Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi hari ini, hari Selasa, 2 Februari. Untuk kelas Prinsip Akaun hari ini, selamat datang kepada 4 orang pelajar kita. Yang sebelum ni, yang masuk adalah Iman, Danish, seorang lagi Zarif. Seorang lagi tu cikgu tak ingat nama dia siapa. Kalau dia ada, hai, selamat datang. Baik, untuk kelas seterusnya kita akan masuk tajuk sub bidang perakaunan. Seingat cikgu, tajuk ini cikgu ada sentuh sedikit minggu lepas. Berkaitan dengan 4 sub bidang perakaunan. Untuk sub bidang perakaunan hari ini cikgu detailkan lagi. Yang pertama, sub bidang yang pertama ialah percukaian. Percukaian. Apa yang dikatakan percukaian ialah merancang hal berkaitan cukai perniagaan dan menyediakan penyata cukai perniagaan. Ini dalam kategori percukaian. Yang kedua ialah perakaunan keuangan di mana dia menyediakan satu set akaun lengkap dan penyata keuangan. Nombor 3, kita ada perakaunan pengurusan di mana akaun yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran. Skop kerja ialah kawalan, perancangan dan pengurusan keuangan. Sub bidang perakaunan yang keempat ialah perauditan. Apa yang dikatakan pengauditan ialah proses memeriksa dokumen, perniagaan dan rekod akaun supaya betul dan tepat. Ini adalah 4 kategori sub bidang perakaunan. Kita lihat tajuk yang seterusnya, iaitu profesional perakaunan. Bila kita kata profesional ini satu apa? Apa yang dikatakan profesional? Profesional ialah apabila seseorang itu mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang yang khusus dan minat yang sangat mendalam dalam kerjayanya. Itu yang dimaksudkan profesional. Dalam profesional ini kita ada pekerjaan dalam perakaunan. Seperti profession perakaunan, di sini kita ada 8. Nampak kan? Kita ada 8 jenis profession perakaunan. Profession tu apa? Profession tu ialah satu kerjaya, satu bidang yang boleh kamu ceburi apabila kamu ada ilmu perakaunan tu. Kamu boleh masuk dalam accountant awam, juru audit, pengurus keuangan, penasihat keuangan, accountant syarikat, CEO, ketua pegawai keuangan dan juga PTD. Begitu juga dengan skop tugas. Bila kita menjawat sesuatu jawatan yang besar, kita memegang satu jawatan yang besar yang diberi kepercayaan untuk kita tanggung, kita kena melakukan skop tugas mengikut skop profession perakaunan kita lah. Contoh skop tugas yang diberi, kita ada merancang, membuat dasar, perundingan, mengurus, menyusun strategik, pembuat keputusan, perancang dasar dan mengaudit. Ini adalah antara skop tugas di dalam profession perakaunan ataupun tak kiralah profession perakaunan ke, asalkan bidang kerjaya itu menunjukkan kerjaya yang profesional. Guru pun adalah salah satu kerjaya dalam kerjaya yang profesional. Baik, seterusnya kita lihat ciri-ciri accountant sebagai pemimpin. Kita ni bila dah kerja dalam bidang yang profesional dan bidang yang hebat, kita mesti ada satu ciri-ciri yang baik. Sebab ciri-ciri yang baik ni dia melambangkan diri kita sebagai pemimpin. Apa ciri dia? Kita lihat ciri-ciri accountant sebagai pemimpin. Ciri yang pertama ialah accountability. Accountability ni apa? Kita lihat. Accountability ialah tanggungjawab individu dan jabatan untuk melaksanakan fungsi dalam perakaunan. Kedua, kita ada integrity. Integrity ni sangat penting. Mana-mana kerja pun, kamu pergi kerja mana-mana pun, integrity ni number 1. Tak ada integrity, susah kamu nak dipercayai. Integrity ni ialah accountant mesti bersikap jujur dan profesional dalam sebarang perhubungan dengan pihak luar. Kenyataan palsu dan mengelirukan mesti dijauhkan. Dan yang ketiga ialah credibility. Credibility ialah
keupayaan accountant untuk sampaikan maklumat perakaunan secara adil dan objektif kepada pengguna dalaman dan pengguna luaran. Ini adalah kategori ciri-ciri accountant. Lihat yang seterusnya, ini adalah kod etika accountant profesional. Dalam kod etika kita ada berapa kelas? Kita ada 5. Kompetensi, integriti, kerahsiaan, objektiviti dan juga sifat profesional. Okey, 5 kod etika accountant profesional. Kalau dalam exam kan tanya nyatakan kod etika accountant. So kalau dia kata nyatakan, you just list saja. Ada 5 kod etika. Kompetensi, integriti, kerahsiaan, objektiviti dan sifat profesional. Itu adalah kod etika dia. Okay, next kita lihat badan-badan perakaunan. Okay, badan-badan perakaunan yang terdapat di Malaysia dan juga dari luar negara yang mengawal selia profession perakaunan. Ialah siapa? Okay, ini ialah badan yang terlibat. Okay, badan ni dia macam satu agensi lah yang mengawal tentang profession perakaunan ni. Okay, yang pertama kita ada, ini nama-nama dia lah. Ini macam, dia melibatkan luar negara juga. Kita ada MIA, Malaysian Institute of Accountant. Okay, kita ada MASB. Kita ada, okay, ni berkaitan dengan badan luar negara. Dia melibatkan luar negara punya bidang yang masuk ke dalam negara kita untuk membantu dalam mengawal selia profession perakaunan. Okay, kita ada MASB, kita ada MICPA, semua ni ada dalam buku teks. Kamu boleh rujuk dalam buku teks nanti ya. Apakah bidang-bidang dan tanggungjawab badan-badan tersebut. Okay, kemudian kita ada yang akhir sekali ialah ACCA yang menyediakan latihan dan peperiksaan profesional yang berpusat di UK. Okay, ini adalah kategori badan-badan perakaunan yang terlibat dalam mengawal selia profession perakaunan. Okay, kalau ada keluar exam, badan manakah yang terlibat dalam mengawal selia profession perakaunan? Kamu pilihlah. Bagi je nama dia. CMA ke, MICPA ke, MASB ke. Okay, adalah jawapan-jawapan dia. Okay, seterusnya kita lihat sejarah perakaunan. Okay, bila benda tu kita belajar, mesti ada sejarah dia kan. Apa history dia, betul tak? Okey, sejarahnya ialah ia diasaskan oleh Luca. Nama dia kita nak sebut susah. Luca Pacioli, seorang ahli matematik. Okey, rekod akaun pertama kali dijumpai di Babylonia pada 3500 SM. SM apa? Sebelum Masihi. Terima kasih cikgu. Okey, sebelum Masihi. Okey, catatan bergu iaitu sendiri dicipta oleh Lusa ini. Okey, suma di aritmetik diterbitkan pada 1494 berkaitan dengan catatan bergu. Okey, kamu semua boleh nampak ni dekat dalam buku teks. Kalau tak ada buku teks, you boleh lihat dekat buku teks digital, ya. Okey. Last kali sebelum yang terakhir, tajuk yang cikgu nak habis tamat kali ni ialah penyata keuangan. Okey, boleh refer kat buku teks muka surat 13 untuk format dia. Okey, penyata keuangan ini apa maksud dia? Maksud dia ialah merupakan rekod formal yang mengandungi maklumat keuangan sebuah perniagaan. Cikgu ulang lagi sekali, penyata keuangan merupakan rekod formal yang mengandungi maklumat keuangan sebuah perniagaan. Okey. Dalam penyata keuangan ni, nombor 1 dia mesti format penyata keuangan ni mengikut Financial Reporting Standard yang selaras di seluruh dunia. Okey, disediakan dalam bentuk lajur dan bentuk T. Kemudian dia adalah untuk mengira untung bersih atau rugi bersih perniagaan. Dan dalam penyata keuangan ni kita ada 2 komponen yang kita akan belajar dalam bab 2 nanti, iaitu akaun perdagangan untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Okay, ingat 2 komponen dalam penyata keuangan yang kita akan belajar dalam bab 2
mungkin minggu hadapan, okey, iaitu akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan keuangan. Okey, so kelas cikgu tamat sampai penyata keuangan. Nanti kita sambung lagi hari Khamis. Tajuk yang seterusnya, minggu ni cikgu nak habiskan bab 1. InsyaAllah kita boleh habiskan bab 1 dalam minggu ni. Okay, sebelum cikgu tamat, cikgu ada bekalkan latihan di dalam Google Classroom. Cikgu minta pelajar pergi ke Google Classroom selepas tamat video ini. Pergi dekat Google Classroom, lihat soalan. Ada 15 soalan objektif. Very easy, very simple. You boleh buat, just tekan-tekan je. Okay, pastikan you buat dan lepas tu turn in dengan cikgu berapa markah yang you perolehi. Okay, semua latihan ada dalam Google Classroom. Okay kelas, selamat menjawab. Kita jumpa lagi pada hari Khamis minggu ini. Okay, bye. Assalamualaikum.